Cikgu, video yang ni cikgu nak terang lagi sekali, lagi satu istilah penting dalam perkanan iaitu equity pemilik. So, equity pemilik adalah satu istilah yang sangat penting. Erti dia ialah merujuk kepada pelaburan pemilik dalam perniagaan. So, dia adalah diwakili oleh akaun modal. So, actually bila kita buat akaun modal ni actually dia mewakili akaun bos, akaun pemilik. Konsep di sini bila kita nak record, nak buka akaun modal, actually akaun modal ni dia mengikut konsep entiti berasingan. Ya, ini satu konsep perakanan yang sangat penting. Di mana mengikut konsep ini, pemilik dan perniagaan adalah dua entiti, dua badan atau dua entiti yang berasingan. Erti dia pemilik ialah pemilik, perniagaan ialah perniagaan. Tak boleh campur. So, jadi erti entiti berasingan ni, erti dia urusan pemilik, whatever yang pemilik dia harta pemilik ke, atau dia bayar bil elektrik dia bayar yuran yuran sekolah anak dia, urusan dia lah. Atau dia beli apa, perabot ke, whatever yang dia beli, whatever yang dia jual, whatever yang dimiliki oleh pemilik tu, semua adalah pemilik. Tak ada kaitan dengan urusan perniagaan. Jadi, urusan pemilik dengan urusan perniagaan perlu diasingkan. Jadi, kerana konsep yang ni, jadi pelaburan pemilik dalam perniagaan adalah dianggap sebagai liability perniagaan. Bila seorang pemilik, bos itu dia buka kedai kan, dia buka perniagaan tu. Sepatutnya perniagaan itu belongs to him, right? Secara logik dia. Tetapi kalau mengikut konsep perkanan, perniagaan ialah perniagaan, the boss is the boss. Is dua badan yang berasingan. Tak boleh campur. Jadi bila the boss atau pemilik itu melaburkan some certain money, let's say 50,000 ke buka kedai untuk menjalankan perniagaan. Jadi di sini wang yang dilaburkan oleh pemilik ke dalam perniagaan ini actually dianggap sebagai hutang perniagaan. So it's just like perniagaan is one individu, pemilik is another individu. So now individu perniagaan now borrow the money from pemilik to start the business. So for them the money that the pemilik labur to start the business is for them is just a hutang for them. Okay, it's a liability, erti dia hutang. Okay. So akaun modal adalah selalu mempunyai baki di sebelah kredit. Kerana mengikut hukum perakanan, whatever in credit ada dua maksud, sama ada hutang ataupun hasil. So kalau akaun modal ni ialah pemilik mewakili the boss, so the money that the boss melabur put inside the perniagaan actually is a hutang. So kalau hutang, akaun modal kena di sebelah kredit. Erti dia sekarang dia hutang the boss. Okay, ya. Jadi kerana konsep entiti berasingan ini juga, urusan boss is the boss, urusan perniagaan is urusan perniagaan. Tak boleh campur. Jadi wujudlah akaun ambilan. Okay, akaun ambilan diwujudkan untuk merekod ambilan pemilik daripada perniagaan. So contoh dia, kalau pemilik itu membuka kedai perabot. Jadi kalau rumah dia perlukan perabot, takkan dia pergi beli daripada kedai lain kan? Cuma mesti dia akan ambil perabot itu dari kedai dia sendiri untuk kegunaan rumah dia. So kalau macam tu, tadi cikgu kata konsep entiti berasingan. Urusan the boss is the boss, perniagaan is the perniagaan. Now the boss come to my perniagaan to take my things. So erti dia hutang dia sudah kurang. Before that, you labur money in my kedai. So you labur money dalam saya. Let's say saya ialah perniagaan. Walaupun dia bukan benda yang hidup, but kita anggap dia sebagai satu individu. So now I hutang you because you labur dalam perniagaan saya.
So now you take from me. When you labur, I hutang anda. Tapi bila you ambil barang daripada saya, sekarang hutang saya kepada anda sudah berkurangan. That is the meaning. So I have to record apa yang you ambil daripada saya so that I can tolak from the hutang. Okay, so ini dah dia akaun ambilan wujud untuk merekod ambilan pemilik. Jadi ambilan ini boleh dalam bentuk wang tunai. I can take the money from the office, from the kedai, ataupun I take the money from your bank. Ataupun it can be just like say you take the perabot. So adalah dalam bentuk barang niaga. So tak kisah dia ambil cash ataupun barang niaga, semua ini akan direkod dalam akaun ambilan. So, kerana akaun ambilan, apa yang ambil oleh pemilik ni akan kurangkan hutang kan perniagaan kepada pemilik. Jadi pada akhir tempoh perakaunan, that means after 1 year berniaga biasanya, akaun ambilan akan tutup dan pindah ke akaun modal pada akhir tempoh untuk mengurangkan hutang perniagaan kepada pemilik. Okay, ini dia supaya anda lebih faham konsep entiti berasingan. Cikgu anggap ini adalah individu pemilik A. Okay, that is seorang individu. This one ialah perniagaan another individu. Walaupun just now cikgu kata perniagaan bukan benda hidup kan, it's just perniagaan. But kita anggap dia sebagai satu individu yang lain. Okay, so now pemilik is pemilik, perniagaan is perniagaan. So, bila pemilik melaburkan money to tubuhkan the perniagaan, so erti dia, now the perniagaan, erti dia sekarang perniagaan hutang pemilik RM50,000. Okay, dia labur RM50,000 kepada B, now B hutang kepada A, pemilik. Okay, so bila pemilik ambil wang tunai, ambilan, wujudnya ambilan, ataupun barang niaga, katakan ialah RM5,000 daripada perniagaan. Now, A come to B and take B, barang B. Okay, ataupun barang dia, ataupun wang tunai B. Jadi, ini erti dia sekarang, hutang perniagaan kepada pemilik telah berkurang RM5,000. Before that, I owe you $50,000. But now you take from me $5,000. So now I owe you less. 45,000 only. Okay. Then pada akhir tempoh perakaunan, B ini bisnes perniagaan telah mendapat untung. Let's say RM10,000. Jadi untung ini akan actually belong to A. Kerana A kan melabur kepada dalam B. So bila dia melabur, so dia kena ada income kan. When we say melabur, that means you will get the rewards. So the rewards is the untung. So, untung dia sepatutnya akan bagi kepada A. So, bila peniaga membeli untung RM10,000 pada akhir tempoh perakaunan, erti dia sekarang hutang perniagaan kepada pemilik telah bertambah sebanyak RM10,000. Just nak say kan, I melabur, I must get the reward. So, ganjaran dia, untung dia mesti belong to A. So, now, jadi keadaan semua ini boleh cikgu terangkan dalam akaun modal. Okay, akaun modal just nak say actually is akaun bos, akaun pemilik. So, pada awal tahun, I will record di sebelah kredit where the pemilik now melabur in perniagaan dalam the money 50,000 I put inside bank. So, I buka akaun modal. When we do account, I always you must remember you are the perniagaan. You are the perniagaan. So now you hutang perniagaan. You hutang the boss. So now you open the account boss to show that you hutang the boss. So hutang tadi cikgu kata sebelah kredit mean you ada liability, tanggungan, you beban. Okay. So pada tahun ni Januari 1, bos itu melabur dalam perniagaan saya sebanyak RM50,000 dan wang ini masuk dalam bank. So, I pun bukalah akaun bos diwakili oleh akaun modal. I put credit side. Okay, akaun ada debit and credit. So, this is credit side to show that
pada Januari 1 tahun ni, saya hutang bos sebanyak 50,000. Okay. Dan end of the year, bila I dapat untung, berniaga dapat untung, because the money, the untung is actually from the money 50,000. If not, I cannot do business. So daripada pelaburan ini, okay, so I sudah dapat untung 10,000. So that untung, saya kena bagi kepada bos, because itu ialah wang untung daripada pelaburan bos. So I have to give back to him. So in artinya I have to put it here, menunjukkan sekarang hutang saya kepada bos sudah bertambah menjadi 60,000. Okay, account modal semakin besar semakin besar dan nilai kredit saya, dia the perniagaan hutang the boss more. Lebih banyak. Semakin lebih banyak nilai sini, semakin banyak perniagaan hutang bos. So now, by the end of the year, I hutang bos 60,000. Tetapi sepanjang tahun ni 2020, the boss also come to perniagaan and take things, ambil wang tunai ke ataupun take barang niaga saya. So ini akan mengurangkan hutang saya kepada bos. So kurangkan hutang. Just now I said, semakin besar sini, semakin banyak hutang. You want to kurang ke hutang, you must record in the opposite side. Bila you record in opposite side, secara automatik dia menjadi tolak. So, I record apa yang dia ambil daripada perniagaan. Okay, daripada saya. I am the perniagaan, ingat. So, I record di sebelah debit to show that now I hutang him less 5,000. So, I put ambilan 5,000. Okay, so, I hutang bos 60,000, lepas I tolak apa dia ambil daripada saya, actually I hanya hutang dia 55,000. So this hutang will go on for the next month. Okay, so for the next year, at the end of the year kan, so the next year January 1 I masih hutang bos sebanyak 55,000.